transformasi dan teknologi, kreativiti dan inovasi, dunia digital majlis dalam talian. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Mengasihani. Assalamualaikum, salam negaraku Malaysia dan salam sehati sejiwa. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW serta para sahabat. Yang diundang telah tiba, yang dipanggil telah datang. Yang berusaha Puan Azira binti Aliuddin, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Alam Kudu. Yang berbahagia Ustaz Muhammad Anwar bin Ali, penolong kanan ko-kurikulum Sekolah Kebangsaan Jalan Pegawai, penceramah jemputan Bengkel Penerokaan Google Classroom. Yang berusaha Puan Wan Nurlida binti Wan Ismail, penolong kanan kurikulum, Encik Syarani bin Ibrahim, penolong kanan hal ehwal murid, Puan Anisah binti Ibrahim, penolong kanan kurikulum, barisan guru dan staf Sekolah Kebangsaan Alor Mengkudu. Sirih junjung, sirih adat pusaka kami, tercatat dan tersurat, Bengkel Penerokaan Google Classroom bertamu di sini. Selamat datang ke Bengkel Penerokaan Google Classroom. Menzahirkan rasa syukur kerana dengan limpah kurnia dan izinnya, kita dapat bertamu secara maya pada hari ini. Umum mengetahui, Google Classroom adalah satu aplikasi untuk pendidikan oleh Google yang mesra pengguna dan ringan. Selain daripada ia adalah percuma, ada banyak manfaat menggunakan Google Classroom dalam mewujudkan suasana pembelajaran yang seiring dengan pendidikan abad ke-21. Justru, sebagai perkongsian ilmu, majlis dengan membesar hati menjemput yang berbahagia Ustaz Muhammad Anwar bin Ali, penolong kanan kurikulum Sekolah Kebangsaan Jalan Pegawai selaku penceramah jemputan Bengkel Penerokaan Google Classroom untuk mengupas dengan mendalam, merungkai segala kekeliruan dan menjana segala informasi. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih diucapkan kepada Puan Pengerusi Majlis Cikgu Siti Rashidah binti Isa yang berusaha, Tuan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Alor Mengkudu, Puan Nur Azira binti Aliuddin yang berusaha penolong kanan pentadbiran, Cikgu Wan Nurlida binti Wan Ismail, penolong kanan hal ehwal murid, Cikgu Syarani bin Ibrahim, penolong kanan ko-kurikulum, Cikgu Anisah binti Ibrahim, dan seterusnya rakan-rakan guru Sekolah Kebangsaan Alor Mengkudu yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada petang ini kita akan berkongsi sedikit maklumat ataupun sedikit ilmu berkenaan tentang Google Classroom. Sebagaimana yang diminta oleh Cikgu Syarani, ada beberapa aplikasi yang akan saya terangkan pada petang ini. InsyaAllah kita bertukar-tukar ilmu dan maklumat. Kalau ada yang nak bertanya sepanjang sesi ini berlangsung, dipersilakan. Dengar ke dah? Clear. Okey, saya mulakan dengan perkongsian slide lah. Okey, bengkel aplikasi penerokaan Google Classroom ataupun lebih dikenali sebagai Delima. InsyaAllah pada petang ini saya akan berkongsi tentang penggunaan Google Jamboard dan juga QuizIz dalam portal Delima.
Okey, platform pembelajaran delima KPM apa yang kita pernah guna selama ni iaitu Digital Educational Learning Initiative Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai Delima, yang mana semua guru dan semua murid diberi secara percuma penggunaan portal Delima. Enam perkara yang anda perlu tahu berkenaan platform pembelajaran Delima Kementerian Pelajaran Malaysia, iaitu penjenamaan semula platform MOE Digital Learning. Sebelum ni dikenali sebagai MOE Digital Learning dan telah diubah kepada Delima. Yang kedua, diakses menggunakan akaun Google sedia ada. Yang ni semua kita telah diberikan akaun Google Delima secara percuma. Yang ketiga, disokong 3 rakan strategik utama iaitu Google, Microsoft dan Apple. Dia mesra pengguna lah. Kalau kita tengok sini, Google lah, selalunya kita akan Google lah, kita nak cari sesuatu, kita nak buka email, kita akan guna Google. Microsoft yang selalu kita gunalah Microsoft Office seperti Word, Excel, Access, PowerPoint dan sebagainya. Apple sekiranya ada kita yang menggunakan iPhone ataupun iPad, bolehlah boleh juga login portal Delima melalui Apple. Yang keempat, disokong oleh pelbagai rakan dalam penyediaan kandungan Delima. Dia mesra pengguna lah. Kita boleh kongsi di antara rakan-rakan guru di seluruh Malaysia. Yang kelima, menawarkan ruang kerjasama dengan lebih ramai pihak. Kita boleh bekerjasama dengan pelbagai pihak di luar. Yang keenam, memperkasa perkongsian idea daripada guru. Kita boleh berkongsi maklumat ataupun download bahan-bahan yang telah disediakan di dalam portal Delima. Okey, aplikasi yang pertama yang akan kita kongsi pada petang ini adalah penggunaan Jamboard. Yang pertama, apa itu Jamboard? Bagaimana kita nak akses untuk masuk ke dalam Jamboard? Yang ketiga, kenal tak Jamboard ni macam mana? Nak guna macam mana? Nak share macam mana? Okey, nak share. Macam mana kita nak share kepada murid? Kita nak hasilkan satu bahan pembelajaran. Kita nak minta murid berkongsi maklumat. Menghasilkan satu lembaran kerja. Contoh Jamboard. Okey. Seterusnya, apa itu Jamboard? Jamboard adalah satu aplikasi Google yang berfungsi sebagai digital whiteboard. Kita sekarang ni seperti kita maklum, pembelajaran dan pengajaran dan pembelajaran secara PDPR. Kita nak guna juga whiteboard seperti mana yang ada dalam kelas, tapi kita nak aplikasikan secara digital. Inilah satu aplikasi yang boleh kita kongsi dengan murid, nak menimbulkan suasana pembelajaran seperti dalam kelas. Tapi yang lebih seronoknya Jamboard ni dia boleh
secara kreatif. Kita nak lukis, kita nak letak gambar, kita nak letak lagu. Yang kedua secara interaktif, iaitu berkongsi bahan secara digital melalui penggunaan Jamboard. Okey, yang ketiga boleh berkolaboratif bersama murid, murid dengan murid, murid dengan guru dan juga murid dengan bahan pembelajaran. Ketiga-tiga ni akan menjurus kepada PAK 21, pembelajaran abad ke-21. Yang kita sedang alami sekarang lah. Kita tak mahu dah secara lama, secara tradisional. Kita nak kongsi secara digital. Okay, bagaimana nak akses Jamboard? Ada 5 cara untuk kita akses Jamboard. Yang pertama melalui Google. Google search. Kita masuk Google, kita tag di sini Jamboard. Yang kedua melalui link Jamboard itu sendiri. Terus masuk kepada Jamboard. Tak payah search dah. Terus link terus kepada Jamboard. Yang ketiga melalui Google Drive. Kita masuk Drive kita. Kita cari di bawah sekali tu ada Google Jamboard. Kemudian yang keempat melalui telefon. Smartphone, telefon pintar ataupun tablet ataupun komputer. Ada yang kelima melalui portal Delima. Sekiranya kita masuk melalui portal Delima, yang pertama kita dapat dah penggunaan portal Delima. Kementerian dia tengok penggunaan guru-guru terhadap portal Delima ni. Sekolah ni berapa persen, sekolah ni berapa persen. Sekurang-kurangnya apabila kita masuk melalui portal Delima, yang pertama kita dapat dah. Kita dapat penggunaan portal Delima itu sendiri. Peratus penggunaan. Apabila banyak guru yang login portal Delima, jadi sekolah Alor Mengkudu tinggilah peratus penggunaan portal Delima. Yang kedua, kita boleh guna aplikasi-aplikasi yang ada di dalam portal Delima ni. Macam-macam. Tapi petang ni kita tengok 2 je lah. Okay, seterusnya, jom kenali Jamboard. Ini adalah paparan Jamboard. Sekejap lagi kita masuk macam mana kita nak masuk. Kita nak buat, kita nak hasilkan satu bahan pelajaran secara offline ataupun online menggunakan Jamboard. Ini adalah paparan dia. Dia ada tajuk Jamboard. Kita nak tulis tajuk Jamboard. Contohnya pembelajaran kita nak ajak bahasa Melayu ke, kita nak ajak matematik ke. Kemudian dia ada Zoom untuk kita besarkan whiteboard ni. Kemudian dia ada latar belakang. Kita boleh set background. Kemudian dia ada padam frame. Kita nak padam whiteboard, nak buat yang lain. Di sini dia ada muka surat. Boleh sehingga 20 muka surat kita boleh buat whiteboard kita. Di sini ada aplikasi pen, eraser, pemadam. Kalau kita nak padam. Kemudian kita nak select bahan. Kemudian dia ada sticky note. Kita boleh buat, contoh kita boleh buat parking lot.
Kita nak suruh murid buat parking lot, nak tanya soalan ke, nak bagi pendapat ke. Kemudian dia ada images. Boleh masukkan gambar. Nak masukkan muka surat, buku teks, boleh. Kemudian dia ada bentuk, kita boleh buat bulat ke, nak buat petok ke. Kemudian ada text box untuk kita tulis. Yang ni boleh tulis secara guna pen. Ni kita jenis text box ni kita guna type. Kemudian ada laser untuk kita tunjuk kepada murid. Okay, seterusnya contoh aktiviti yang menggunakan Jamboard. Kita boleh buat lah. Yang pertama dia ada teamwork web. Kita boleh menulis idea dalam peta minda. Yang kedua kita nak buat peta writing. Juga boleh menggunakan Jamboard. Yang ketiga brainstorming, pencambahan fikiran, idea ataupun maklumat. Kita minta murid untuk menulis di atas Jamboard. Kemudian ada digital storyboard, aktiviti yang menggunakan gambar bergerak. Yang ni kita ambil contoh, kita ambil dalam Google. Gambar-gambar yang bergerak. Yang kelima, gallery walk. Juga boleh menjadi satu aktiviti secara kumpulan. Tadi kan kita boleh ada muka surat ni kan. Kita boleh buat aktiviti kumpulan. Kumpulan 1 muka surat 1. Kumpulan 2 muka surat 2. Kemudian boleh juga sebagai parking lot. Salah satu aktiviti PAK 21 adalah parking lot. Bertanya soalan. Murid memberi idea. Ini adalah contoh. Banyak lagi yang boleh buat dengan Jamboard. Kita boleh masukkan video dan juga lagu. Okay, seterusnya macam mana kita nak kongsi Jamboard kepada murid. Yang pertama kita boleh download sebagai PDF. Kita buat Jamboard, kita kongsi sebagai PDF dan hantar kepada murid. Yang ni PDF tak boleh nak edit lah. Yang kedua kita boleh download sebagai gambar dalam format JPEG ataupun gambar. Yang ketiga boleh sebagai QR code. Murid boleh download juga sebagai QR code. Yang ni kita kongsikan share dalam Google Meet secara online. Bila kita buat kelas online, boleh share Jamboard secara online dengan murid melalui Google Meet. Yang kelima, kita boleh kongsikan link dalam Google Classroom sebagai satu assignment kepada murid. Kita tetapkanlah berapa hari murid nak kena buat. Tapi kena ada lah dalam Google Classroom tu dah ada nama-nama murid. Ada nama kelas. Siap. Sebelum kita kongsikan link. Seterusnya melalui Google Drive. Juga kita boleh kongsi Google Jamboard kita melalui Google Drive. Okay.
Sekejap lagi kita cuba macam mana nak buat Jamboard. Okay, seterusnya yang kedua adalah penggunaan Quizizz. Ini adalah satu aplikasi juga di dalam portal Delima. Kita nak buat quiz yang secara interaktif yang menarik. Selain daripada kita buat, kita juga boleh guna Google Form. Macam biasa kita guna Google Form. Tapi nak bagi cantik lagi, kita gunalah Quizizz. Dah ada siap-siap dah dalam portal Delima. Kita hanya guna sahaja. Okay, macam mana kita nak daftar Quizizz? Kita masuk melalui portal Delima dan kita login. Login dan dia akan naik macam ni, login to Quizizz. Kita gunakan Google lah. Kita guna email Delima kita lah. Email MOE tu. Kemudian kelebihan Quizizz ni apa? Berbanding yang aplikasi-aplikasi yang lain. Yang pertama, pembelajaran secara interaktif. Kita boleh buat satu kuis secara interaktif yang menarik minat murid. Juga ada persaingan di antara murid. Kita boleh tengok. Yang kedua, pantas dan mudah. Sangat mudah untuk buat Quizizz. Dan juga cepat. Tak mengambil masa yang lama untuk kita buat satu-satu kuis. Yang ketiga, data dan pelaporan secara terperinci. Kita boleh tengok murid mana yang betul, murid mana yang salah. Soalan-soalan yang kita buat tu, berapa murid yang betul, berapa murid yang salah. Quizizz ni boleh akses melalui komputer, tablet dan juga telefon. Di mana-mana sahaja dia boleh akses. Kiranya kalau ada internet kat mana pun boleh buka. Kemudian yang kelima, murid tidak perlu daftar untuk menjawab kuis. Hanya masukkan kod yang cikgu bagi. Quizizz ni dia boleh buat secara online, secara live quiz dan juga sebagai satu homework. Dia ada dua jenis. Kita boleh buat live dan juga kita assign sebagai homework kepada murid. Okay, ini ada paparan macam mana kita nak buat. Kita create quiz. Dan yang terkini adalah kita boleh buat lesson secara slide dalam Quizizz. Dia ada benda baru dalam Quizizz ni. Sebelum ni dia ada quiz sahaja. Sekarang ni dia ada yang terkini. Kita boleh buat lesson secara slide, guna slide. Okay, kita create a quiz. Berikan nama quiz anda. Contoh seperti di dalam gambar di atas. Kita berikan nama quiz ni. Kemudian pilih subjek yang berkaitan dengan quiz. Kalau ada yang berkaitan matematik, English. Contoh religious study, pendidikan Islam. Ataupun education. Kita boleh pilih lah. Kena pilih. Ataupun ada yang lain-lain. Kemudian klik next. Bila kita klik next tu dia akan tanya
Dia akan tanya kita sekolah teacher ataupun student. Kita pilihlah teacher. Kemudian create, ada 5 jenis kuis yang boleh kita buat. Yang pertama ada multiple choice. Yang kedua poll. Yang ketiga fill in the blank. Yang keempat open-ended. Yang kelima slide. Pilih jenis kuis yang bersesuaian dengan soalan anda. Ikutlah subjek macam mana kita nak buat kan. Kemudian ni jenis-jenis quizzes yang ada. Yang pertama dia ada multiple choice. Soalan berbentuk multiple choice amat sesuai digunakan kalau anda ingin membuat soalan-soalan berbentuk soalan peperiksaan. Soalan yang boleh dibuat berdasarkan pilihan anda. Anda boleh memilih masukkan gambar. Ni ada tepi ni image. Boleh masuk audio. Boleh masuk video. Ini soalan aneka pilihan. Kita boleh buatlah berapa pilihan jawapan ni. Nak bubuh 2 pun boleh. Nak bubuh 4 pun boleh. Kemudian, selain itu anda juga boleh tetapkan masa menjawab bagi setiap soalan. Di bawah ni dia tanya. Ada berapa saat kita nak buat untuk satu-satu soalan. Okay. Contoh ni 30 saat. Untuk satu soalan ni 30 saat. Kemudian bila kita buat soalan ni, kita tekan save lah. Okey, yang kedua adalah secara polls. Ni polls ataupun undian. Untuk soalan berbentuk poll, soalan ini tidak akan digradekan. Dia akan appear sebagai correct di bahagian laporan permainan nanti. Yang ni kita tak ada grade lah, tak ada markah. Bentuk soalan ini sesuai untuk kita gunakan jika kita ingin membuat tinjauan pada murid-murid. Contohnya, contoh soalan tanya murid, adakah mereka suka kuis yang disediakan atau tidak? Di akhir tu kita boleh tanya murid. Murid boleh memilih ya atau tidak. Tiada jawapan yang betul dan tiada jawapan yang salah. Ni tengok undian. Kita nak menilai kuis yang kita buat tu murid suka ataupun tidak. Okey, yang ketiga fill in the blank ataupun isi tempat kosong. Untuk soalan berbentuk fill in the blank, murid-murid perlu mengisi atau menulis jawapan mereka sendiri pada ruangan yang disediakan. Guru pula boleh tulis jawapan yang betul ataupun alternatif jawapan sebab ada certain jawapan yang boleh diterima. Ini kita nak buat isi tempat kosong lah. Contoh bahasa Melayu nak buat soalan isi tempat kosong. Seterusnya adalah open-ended. Bagi soalan yang berbentuk open-ended pula, ia lebih sesuai digunakan oleh anda jika hendak bertanyakan soalan yang berdasarkan pendapat. Jawapan yang diberikan oleh murid tidak akan digradekan. Murid bebas untuk memberi jawapan mereka masing-masing. Kebiasaannya masa untuk menjawab soalan berbentuk open-ended ini perlu disetkan lama sedikit kerana murid memerlukan masa untuk berfikir. Okey. Yang ni kita boleh juga buat untuk soalan penulisan. Kita nak tahu murid tulis sebuah karangan. Boleh juga. Kita gunakan soalan open-ended.
Kemudian yang kelima adalah jenis slide. Ini kita boleh buat lesson tadilah. Bahan pengajaran kita secara slide. Boleh juga menggunakan quizzes. Okay, sekarang kita akan tengok macam mana penggunaan Jamboard. Macam mana kita nak masuk Jamboard. Okay, kita masuk Google. Kita ambil site google.com. Ini paparan delima. Okay, kita log masuk menggunakan email delima. Jangan, dia tak boleh guna email yang peribadi biasa. Yang kita daftar Google Gmail biasa. Okay, kita masuk dan ambil guru. Ambil aplikasi. Okay, ambil aplikasi. Okay, Google. Di aplikasi ni dia ada KPM. Dia ada Google. Ni aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh Google. Banyak. Kemudian dia ada Microsoft. Okay, kita ambil Google. Kita ambil Jamboard. Ni kita masuk melalui portal delima. Okay, ni yang dah sedia ada. Bila kita buat dia akan ada dalam tu lah. Yang kita dah biasa buat. Kalau yang belum pernah buat, dia ambil di bawah ni. Dia ada tambah new jam. Okay, ini adalah yang baru lah. Bila kita nak mula buat, kita boleh set background. Contoh, nak buat matematik. Nak buat kotak besar. Ataupun kita nak ambil image yang lain. Kita nak ambil image daripada simpanan kita. Kita nak ambil apa yang ada dalam simpanan kita. Ini adalah paparan whiteboard kita lah. Kita nak bagi sama dengan ada di sekolah ke. Kita nak set background. Nak set background pakai color sahaja. Hitam sahaja. Boleh kita tukar set background di sini. Kita nak ajar bahasa Melayu ke. Guna whiteboard yang ada garis. Okay. Okay, yang pertama kita nak tulis secara biasa. Yang ni pen. Yang ni pen kita nak tulis. Kita nak tulis hari. Isnin. Tapi susah sikit lah kalau guna pen ni. Kecuali kalau kita ada menggunakan tablet yang ada pen. Senanglah kita nak guna. Ustaz Anwar, Kalau guna, ya. di pen tu bukan kita boleh pilih warna ke? Boleh. Tepi ni dia ada jenis pen ni. Ni ada marker, dia ada marker yang kecil sikit.
Dia ada highlighter dan juga brush. Kita boleh pilih ni color ni. Merah, hitam, biru, hijau dan putih. Ini untuk pen. Okay, kita nak tulis hari Senin. Hari ni 25. Kita nak tulis lah hari ke. Ataupun kita nak tulis soalan matematik. 204 tambah 18. Kita nak suruh murid jawab. Boleh tulis. Yang kedua, dia ada fungsi pemadam. Kita nak padam. Yang ni kita nak buat yang baru pula. Tak mau guna yang tu. Ataupun kita nak clear pun boleh. Clear frame. Ataupun kita nak buat yang baru pula. Buat yang baru. Ni select. Kita nak pilih gambar. Ni untuk kita pilih gambar ke. Kita boleh pilih ayat ke. Ni tak boleh guna lah sebab dia tak ada apa bahan. Contoh kita nak pilih ni. Okay. Seterusnya dia ada sticky note. Kita nak tulis, kita nak buat parking lot. Okay, contoh kita nak tulis Google Classroom. Save. Boleh guna warna delima. Okay, kita nak tulis, kita nak tak sini, nak tak sini. Ini sticky note. Kemudian dia ada, ini bentuk, nak buat bentuk bulat, petak, 3 segi, bentuk diamond, nak panah. Kita nak buat peta minda. Dia boleh salih. Kita nak buat peta minda. Kita nak buat bentuk petak. Kita nak letak. Okey, yang ni text box. Kita nak tulis. Aplikasi dalam Google Classroom. Okey, itu kita. Yang tu kita buat text box aplikasi. Okey. Okey. Yang ni gambar. Kita nak ambil gambar. Daripada kita nak ambil gambar. Contoh kita ambil gambar. Kita ambil gambar ni. Kita nak ajak murid. Kita boleh ajak apa gambar
maklumat yang berkaitan dengan gambar. Murid boleh isilah. Ada pokok kelapa. Okay. Seterusnya boleh lagi ada sebuah rumah. Okay. Ini boleh tak. Seterusnya ada laser. Ni laser kita nak tunjuk lah. Okay, baca. Sila baca ayat ini. Kita tunjuk murid. Sila baca ayat ini. Okay. Kemudian kita nak besarkan gambar pun boleh. Kita nak besarkan. Ataupun nak kecilkan. Okay. Di sini kita boleh tulis bahan bahasa Melayu tahun 5. Boleh lah. Ustaz, Ya, nak tanya sikit. ya. Contohnya kita nak ambil daripada Google. Contohnya mata pelajaran sains dia ada anatomi. Macam mana kita nak ambil dia? Okay, kita nak ambil gambar daripada Google. Ya. Yang ni, yang upload ni kita ambil sedia ada dalam laptop kita. Ni upload. Kemudian ada URL. URL contoh kita nak ambil link YouTube ataupun link gambar yang ada dalam Google. Ada link lah. Kemudian kita boleh ambil secara kamera. Kita ambil kamera, tangkaplah. Insert. Okay, itu guna kamera. Seterusnya kita boleh ambil dalam Google Image. Terus dalam cari Anatomi. Anatomi. Ni untuk sains. Anatomi manusia. Okay, ni banyak. Ni boleh ambil lah. Contoh kita ambil, okay, yang ni. Bila klik gambar, kita tekan insert. Okay. Ni anatomi manusia. Boleh besarkan. Besarkan. Kita letaklah. Kita letak anak panah. Ini apa? Kemudian ada lagi. Ini apa? Okay, kemudian pusing. Ini apa? Nanti murid akan jawab lah. Ini kita nak ajak secara online boleh. Nak bagi offline pun boleh. Murid jadikan sebagai kerja. Okay, bila kita siap buat Jamboard, kita dah buat dah satu bahan pembelajaran. Kita nak kongsi secara offline. Ini kita nak kongsi secara online. Present to a meeting ni kita boleh kongsi. Okay. Ni kita kongsi secara dalam Google Meet. Okay. Ni kita kongsilah Google Meet secara online. Kemudian
Okey, tu kita kongsi secara terus ke dalam Google Meet. Kita nak kongsi juga secara offline. Boleh share ni. Sebelum tu kita yang ni yang ada titik 3 ni dia boleh kita nak rename Google rename Jamboard kita. Kemudian dia ada download as PDF. Kita download sebagai PDF. Kemudian save a frame as image. Kita nak save sebagai gambar. Kemudian kita nak share link. Kita nak share link. Tapi di sini kita kena tengok dululah. Restrict ni terhad. Kalau kita pilih yang ni, terhad kepada murid yang menggunakan email delima sahaja. Ni kalau orang lain yang guna email biasa dia tak boleh buka lah. Kemudian kita nak jadikan, kita nak latih murid guna email delima, kita pilih yang ni lah, Ministry of Education Malaysia. Yang ni cuma mereka boleh viewer sahaja, view sahaja. Kalau kita tak edit di sini, dia akan jadi view, untuk view sahaja. Kita pilih di sini untuk editor. Done. Okey, kita done. Kita nak share, macam mana kita nak share di dalam Google Classroom. Kita copy link. Kita masuk kita punya Google Delima kita. Ambil aktiviti. Ambil Google Classroom. Okay, kita masuk Google Classroom kita. Okay, ambil kelas yang berkenaan. Okay. Kemudian kita ambil classwork. Kita create assignment. Create tugasan. Okay, kita create assignment. Kemudian kita tulis bahasa Melayu tahun 5. Lengkapkan Jamboard. Okay, di sini dia ada link ni, add link. Kita masuk ke link, paste lah link yang kita copy tadi. Dia masuk. Murid, student can view file. Kita ubah di sini, kita edit di sini. Student can edit file ataupun make a copy for each student. Okay. Student can edit file, nanti murid buka dia boleh edit lah. Kalau murid can view ni dia tak boleh edit. Kemudian kita assign point. Yang ni kalau tak ada markah kita tak payah buat markah. Due date. Kalau nak masukkan due date pun boleh, tak mau pun boleh. Okay. No topic. Kemudian kita assign lah dalam Google Classroom. Okay, ini ada satu assignment. Nanti murid akan tengok lah. Ada beberapa orang murid dalam kelas tu, dia akan tengok dan buat mengikut arahan yang diberikan. Okay. Dan nanti kita tengoklah dalam draft folder ni, dia ada lah apa yang murid buat. Kemudian okay, habis yang tu.
Okay, ada soalan tak tentang Jamboard? Okay, seterusnya yang kedua kita nak buat quizzes. Okay, kita masuk portal 5 macam biasa. Kita ambil aplikasi. Kita ambil quizzes. Okay, ni paparan quizzes untuk kita buat quiz secara interaktif. Kemudian kita continue with Google. Pilihlah email delima tu. Kemudian ni paparan dashboard quizzes. Kemudian kita boleh create ataupun jadikan satu quiz untuk murid. Okay, kalau dah ada kita pernah buat. Kita nak create quiz. Okay. Contoh tajuk dia quiz bahasa Melayu tahun 5. Kita pilihlah apa yang berkaitan education. Dan klik next. Next. Ni paparan inilah. Okay, ini adalah pilihan-pilihan jenis soalan yang kita boleh buat. Ada multiple choice, ada poll, ada fill in the blank, ada open-ended dan juga slide. Selalunya kalau kita nak buat kuis yang mudah, kita boleh guna multiple choice ataupun fill in the blank. Kita pilihlah multiple choice. Okay, sebelum tu dia ada quality score di sini. Kita kena bagi right semua ni. Baru jadi quiz kita tu ada satu quality dia. Pick a relevant quiz name. Quiz name dah ada dah. Dia right dah. Kemudian add a quiz image. Kita buh gambar. Kita gambar. Okay. Kita ambil lah gambar dalam komputer kita. Okay, select a language. Kita boleh buat English, boleh buat bahasa ataupun Malay. Kita pilih lah. Kemudian select a grade. Darjah berapa kita nak buat. Darjah 5 contoh. Okay. Kemudian save. Naik dah. Add a quiz image dah right dah. Add a grade pun dah right dah. Yang ni bengkel Google Classroom. Okay. Kita nak buat contoh, kita nak buat quiz untuk bengkel hari ni. Okay. Kemudian ada satu lagi yang belum ditanda right ni. Dia ada add at least 4 question. Sekurang-kurangnya kita kena buat 4 soalan. Okay. Multiple choice.
apakah sekarang ni kita boleh buat sendiri soalan. Kita tulis apakah singkatan bagi Google Classroom. Kita buka gambar GC, GCR, GRC ataupun GCC. Kemudian kita tandalah yang mana jawapan yang betul. Okey. Di sini kita nak bubuh gambar. Boleh juga masukkan gambar. Dia akan ada gambar seperti ini, ada soalan, ada jawapan. Di sini sekiranya ada jawapan yang betul, lebih daripada satu jawapan, boleh kita hijaukanlah. Kalau jawapan yang lebih daripada satu, kalau satu saja tak payahlah. Kemudian boleh pilih daripada 5 second sehingga 15 minit untuk satu soalan. Berapa jangka masa yang kita berikan untuk murid menjawab satu soalan. Contoh 30 second. Kalau habis 30 second tu tak adalah, dia kira tak jawab lah. Kemudian kita save. Ini kalau kita buat sendiri soalan. Kalau kita nak pilih soalan daripada orang lain, kita ambil yang ni, teleport from the quizzes library. Kita tulislah tajuk. Google Quiz, Google Classroom. Ataupun contoh bahasa Melayu tahun 5. Okey. Ni kalau kita nak buat ikut subjek kita lah. Boleh pilih. Contoh, ni soalan-soalan yang orang lain buat, kita boleh jadikan juga sebagai soalan kita. Kita tengok yang mana soalan yang kita rasa boleh. Kemudian kita add lah. Add question. Tak payah duk type, tak payah duk cari soalan lah. Kita boleh pilih soalan orang lain jadi sebagai soalan kita. Okay, nak cari lagi. Ambil orang lain pula. Pilih. Contoh kita nak ambil ni ayat soalan ni. Pilih struktur ayat yang betul. Kita add saja. Dan kita nak ambil lagi. Dia sekurang-kurangnya 4 soalan. Kalau kita nak buat 50 soalan pun boleh. Tak ada masalah. Jadi penuh dah lah quality score untuk kuis kita. 10/10. Semua ada dah. Ada quiz name ada. Quiz image ada. Add grade ada.
ada at least 4 question. Ada 4 soalan dah. Cukuplah letak sekurang-kurangnya 4 soalan. Kita nak buat lebih pun tak apa. Kemudian kita save lah. Save. Semua dah. Ni tak payah dah. Save. Okay, ini paparan save soalan kita. Yang ni kita nak buat secara live. Okay, ni kita nak cara live. Klasik. Kita akan bagi kod quiz kepada murid. Yang ni kita nak assign secara homework. Dia boleh buat live quiz ataupun assign sebagai homework. Ada yang murid join online, tak apalah, bolehlah kita buat online. Kemudian yang murid yang tak join online, boleh sebagai satu homework. Kita assign sebagai homework, pilihlah deadline berapa hari kita nak bagi. Kemudian kita assign lah. Pilih yang bawah ni. Kita tengoklah kalau kita nak bagi murid sertai sekali saja, seorang sekali. Tak boleh lebih. Kita boleh pilih lah tadi 1 ke 2 kali ke ataupun unlimited. Murid boleh buat berkali-kali sampai dia dapat markah yang tinggi. Contoh kalau kita nak buat pertandingan pun boleh ke? Tapi seorang sekali lah boleh join. Dia tak boleh lah ulang-ulang. Sekali saja kita buat. Sebab dia nak kena login. Kalau kita bagi sekali ni, dia kena login dengan email dia. Kemudian dia ada show answers during activity. Ada jawapan. Murid jawab, dia tahu dah betul ke salah. Betul ke salah. Yang ni show answers after activity. Last kali dia tahu soalan mana yang dia betul ataupun soalan mana yang dia salah. Kemudian kita assign lah. Okay. Ini kita nak kemudian kita nak ambil. Okay. Sekarang kita nak try bagi cikgu-cikgu scam jawab quizzes ni. Okay, saya akan kongsi link. Okay, cikgu-cikgu boleh try masuk kat link tu. Cikgu tengok dekat chat ni ada. Dekat ruangan chat tu ada link tu, masuk. Lagi kita boleh start. Ustaz Nok boleh tengok kan siapa berapa ramai Boleh. Kita tengok ni praktikal. Kita try kok. Okay, seorang dah masuk. Okay,
Okay, kita tunggu lagi. Masuk. Boleh bon nama cikgu nah. Lagi kita tengok siapa yang dapat markah paling tinggi. Okay, cikgu boleh join lagi. Ada lagi join. Okay, cikgu boleh join. Hadiah menarik ni, Cikgu Syah kata dia dapat hadiah menarik. Siapa menang boleh minta hadiah kat Cikgu Syah. Siap, siap. Kita lawan, kita lawan. Berapa orang Ustaz? Cikgu Syah baru 9. Fazilah mana? Fazilah tak berani kot. Anak lain ni. Fazilah mana? Tengok kat chat, tengok kat chat. Ambil link kat chat. Ambil link, klik link dekat chat tu ya. Kemudian masukkan nama dan join. Ustaz Anwar, kita nak bagi nombor 1, nombor 2 ke macam mana? Atau 1 saja? Kalau sikit tak boleh lah bagi banyak. Hadiah dah banyak. Kalau sikit kita bagi 1 dah lah Johan. Johan. Hadiah kita rahsia lah. Mana boleh hebat. Hadiah lepas ni kita tuntut dekat ni. Kat Cikgu Syah. Ada. Tu ada ramai lagi ni. Mainlah lagi, ada lagi. Jantan berapa orang? Lelaki berapa orang, Ustaz? Jantan baru 2 ni. Jangan duk biak ni. Ikram lah, Ikram. Mana hak lain ni? Matum lah, Matum. Masuklah. Kah? Siapa lagi ni? Dah lagi ni ramai baru separuh. Ustaz, saya cek nama Ada lagi ni. Kak Bat ada, Kak Bat. Kak Bat. Ni Ustaz Din pun ada ni. Mana dia ni? Tak nak Dia mana biar. Ustaz Din? Ustaz Din ada.
Ikram lah Cikgu Ikram. Mana Ikram ni? Ikram. Jangan duk biar Ikram. Ada. Masuk tak ada. ni? Pakai phone macam mana? Klik link ya. Link Dalam tu. phone. Link. Ha? Pakai phone macam mana? Ada chat Klik dah. link dekat chat tu. Chat. Tengok kat kotak tu. Kat kotak tu. Buka kat chat tu. Tak. Klik link tu Kawan je. nak kawan. Kawan mai masuk kawan. Kak Nisa. Boleh tak Ikram? Jumpa link tak? Oi, Kak Bat. Cantik Kak Bat. Siapa menang Ustaz nak kita bagi hadiah nombor 1 lah. Banyak ni. Kalau ramai kita up lagi satu hadiah. Anwar Mahmud mana? Anwar Mahmud. Ikram boleh tak ni? Kita jalan lah. Ustaz kita jalan lah. Kalau ada ni. Ada apa-apa dah ni Ustaz? Ha? Tak tahu lah salah apa. Sarah buat. Nanti buat apa? Lawan. Ada 16 orang. Boleh jalan lah, boleh jalan lah. Ustaz. Ya. Ada lagi tak nak join? Smish mana Smish? Orang muda, Smish. Intan. Farah. Mahmud dan Mahmud. Farah kan, Farah? Ada dah dalam tu. Boleh dah. Ada dah Smish? Amboi. Ya. Ready Smish. Jangan duduk dia. Okey anak, okey lah. Kita jalan lah. Okay. Tutup semua. Okay. Kena. Tak apa balik ya. Makan dah. Kan bagi tadi. Okay, boleh aku? Boleh Ustaz, boleh. Okay, kita mula lah. Ya. Hai, Ikram baru masuk. Setback dan. Oh. Hebat Ikram. Okay, kita mula lah. Ikram nak pergi menang lah. Okay, sedia nak jawab kah? 1, 2, mula.
Boleh jawab. GC. Betul. Soalan berapa? Soalan 20. Boleh jawab dah. Apakah yang anda boleh masukkan dalam jambot? Hai, maju. BLE. Yang boleh digunakan untuk menunjukkan keseimbangan online. Betul. Easy. Allah. Easy. Hello. Lima puluh atas. Nara tugaskan saya di atas sebelum menjadi atas tidak tanpa dengan tiga. Soalan yang sama agak. Ini agak bukan yang 13. Ada. Abang ni kanan aja lah. Icon tidak. Dia kanan aja coba lagi juga. Nombor 3. Pakai URL untuk murid tidak salah. Ini sana. Hello. Anda
anda boleh menggunakan Chatbot melalui Google. Ya, tidak pasti. Ya. Chatbot dilancarkan oleh Apple, Google. Betul. Adik duduk sini punya apa masa exam Tak tu? apa. Insyaallah. Dia ni. Bila? Insyaallah. Abang menang nombor 8. Tadi menang nombor 3. Soalan ni 8. Sekejap. Ustaz umumkan pemenang. Okey, biar. Okey. Umumkan pemenang. Okey, pemenang tempat ketiga. Pemenang tempat ketiga Cikgu Siti Rashidah. Hebat. Menang naib juara Cikgu Badriah kat BAT. Dan Johan adalah Cikgu Noreha. Okey, ni dia tengoklah soalan-soalan mana yang cikgu jawab soalan betul. Ada jawab salah. Cikgu Noreha dia salah satu ya. Sama dengan Cikgu Badriah salah 2. Cikgu Siti Rashidah tu salah satu lah tapi masa. Ustaz, Ya. kita bagi 3-3 lah hadiah. Elok. Elok kita bagi. Oh, syok. Cikgu Rashidah, Cikgu Badriah dengan Cikgu Noreha nanti tuntut hadiah kat Cikgu Syah. Yang tu kot no. Okey, clear lah tu. Okey, rasanya setakat tu sajalah
pembentangan bengkel saya pada petang ni. Mana yang baik semuanya daripada Allah SWT, yang mana yang ada kekurangan tu adalah kelemahan diri saya sendiri. Saya kembalikan kepada guru pengacara majlis, Cikgu Siti Rashidah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Muhammad Anwar bin Ali atas perkongsian sebentar tadi. Semoga perkongsian hebat ini boleh memberi manfaat untuk kita semua. Terima kasih diucapkan. Seterusnya saya serahkan kembali majlis ini kepada Cik Syarani bin Ibrahim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Pengurusi Majlis Siti Rashidah, hebat. Yang saya hormati sahabat saya Encik Muhammad Anwar Ali, penolong kanan co-curriculum daripada Sekolah Kebangsaan Jalan Pegawai, dan juga semua guru-guru. Terima kasih cikgu mentor saya. Yang kedua, yang fikir-fikir, yang bagi laluan kepada saya, Kak Wan On Leader, dan juga Kak Nisha. Dan juga semua peserta-peserta pada hari ini.